السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, biasa naik bas tak ni? Naik kota Naim cuba tengok ada tak bas kota Naim situ? Balik dah ha. Aku tadi dia punya bas 950. 950 tu semua 45 sampai dah. Aku tak tahu dia boleh tekad kan lambat, memang syak-syak datang kota Naim ni ha. Asal sama? Aduh, tak ada rezeki biasa. Tak ada lah tu. Dia punya tiket lain tak ada dah. Tak apalah. Tak ada rezeki lah kau nak bagi tu. Malam lepas bulan Ramadan nanti kau tak tanya balik eh. Okey ke? Luang kau simpan Mat. Oh, okey. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ya mak, aku ngajar mak. Malam tamu boleh Mana? Macam mana? Malam tamu tahu boleh kau Ya, aku malah nak ngajar. Aku tak sekira aku nak. 15 minit Masalah kalau buat 20 okey. dah kalau 20 dah kalau 20 rakaat tak apa. 8 rakaat malas semayang. Alah, nanti tarawih aku dah beritahu dah bagi murid. Dah kalau aku buat tarawih 20 rakaat boleh. Nanti witir bagi murid je lah kau semayang belakang tu. Aduh, tak tahu lagi Ahmad. Aduh, kau lagi. Aku rasa macam tak boleh berat lah. Kalau ceramah apa, tazkirah aku ambil. Kalau semayang 20 rakaat aku boleh buat. Aku tazkirah lepas tu aku main 20 rakaat. Tapi aku buat cepat boleh. Nanti aku tanya dia orang. Kalau 20 tak ada kira kot. Tak apa, okey je. Okey. Nanti aku tanya. Okey, Mak. Ya, aku nak ngajar ni. Okey, Assalamualaikum. Nak ngajar. Okey, Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan adapun bermula riak itu. Jadi kita masih lagi dalam perbahasan tajuk yang besar, iaitu ma'asil qalbi
iaitu maksiat di dalam hati. Perkara-perkara yang maksiat di dalam hati. Dulu kita dah bahas iaitu masalah orang yang hasad. Orang yang dengki. Orang yang hasad ni iaitu bercita-cita menghilangkan nikmat orang lain. Sekalipun nikmat itu tidak hilang, maka dia panggil hasad. Dulu kita bahas dulu. Kemudian, dan ada pun bermula riak itu. Baik, riak ni apa dia kata? Iaitu riak tu. Iaitu riak tu dikatakan syirik khafi. Dikatakan syirik yang tersembunyi di dalam hati. Itu panggil syirik khafi. Dia syirik ada dua. Dia syirik jali dengan syirik khafi. Syirik jali ni syirik yang nyata. Iaitu menduakan Allah SWT. Na'udzubillah zalik. Atau panggil syirik jali. Ada pun yang kedua panggil syirik khafi. Ini syirik yang tersembunyi dalam hati. Baik. Kalau kita kata syirik jali itu seperti sembah berhala. Kita panggil syirik jali. Jadi kalau syirik khafi ni, dia nak beri kita rasa tinggi pada hati. Itu syirik khafi akan datang disebutlah. Jadi syirik khafi ni memandang kepada hati kita, memandang dalam hati kita tu ketinggian, sifat ketinggian dalam hati kita. Itu syirik khafi. Syirik jali ni, syirik khafi ni syirik yang tersembunyi dalam hati apa dia? Tersembunyi daripada perkara-perkara ketinggian, kebesaran di dalam hati. Itu panggil syirik. Dia panggil riak. Riak tu panggil syirik khafi. Dan iaitu syirik khafi tu. Riak dengan syirik khafi tu sama. Iaitu syirik khafi tu apa dah? Salah satu daripada dua macam. Salah satu daripada dua macam, daripada dua bagai. Daripada dua macam syirik ni, daripada dua bagai syirik. Daripada dua jenis syirik. Yang kita sebut tadi iaitu syirik jali dan syirik khafi. Jadi riak ni memandang di dalam hati. Nanti akan datang sebut tu. Memandang kepada sifat ketinggian dalam hati kita. Kita pandang kita terlebih. Tu. Dan yang dikatakan riak itu. Dah sebut dah ni. Dan yang dikatakan riak itu menuntut engkau akan satu pangkat pada hati-hati makhluk. Menuntut engkau akan satu pangkat. Kalau orang tadi panggil pengkat. Pengkat dia pangkat je lah. Menuntut engkau akan satu pangkat pada hati-hati ini di dalam hati-hati makhluk. Jadi kita nak menuntut. Riak-riak ni kita menuntut. Bukan kita lah. Seseorang itu menuntut akan pangkat di dalam hati makhluk itu supaya engkau mencapai dengan dia akan kemegahan. Jadi nak supaya orang tu pandang kita tu tinggi. Nak supaya orang tu pandang megah pada kita. Tu. Jadi kita nak begitu orang. Tu panggil riak. Kita nak orang tu pandang ketinggian pada kita. Kita nak orang tu pandang kemegahan pada kita dalam tu. Kita nak pada pangkat. Tu maksud dia bahasa mudah dia. Mudah-mudah kata kita nak orang tu pandang sifat ketinggian dalam pada kita tu. Tapi bukan kita kata kita nak tu kita berkata yang kau pandang tinggi kat aku. Bukan macam tu.
Dalam hati kita tu kita pandang kata, mudah-mudahan awak minta lah orang tu pandang tinggi kat aku. Tu. Tak boleh tu. Riak. Dia kata supaya engkau mencapai dengan dia, dengan riak itu akan kemegahan dan kemaluan orang. Apa maksud kemaluan orang? Ni tak faham ni. Tulis. Yakni nak menyuruh orang itu malu kepada dia. Tu maksudnya. Jadi kita nak orang tu hormat pada kita. Kita nak orang tu malu pada kita. Dia pandang rendah, dia panggil dia hormat pada kita. Dia malu dengan kita. Tu riak tu. Kita datang tu majlis, kita nak orang tu tunduk pada kita, orang tu malu pada kita. Tu maksud kata kemaluan orang. Masuk kemaluan orang ni tulis itu, yakni nak menyuruh orang malu kepada dia. Tu maksud kata dan kemaluan orang. Nanti ingat kemaluan orang apa? Nak suruh orang tu malu pada kita. Tu. Nak suruh orang tu megah pada kita. Nak suruh orang tu mengangkat martabat kita. Nak suruh orang tu pandang ketinggian pada kita. Tu semua panggil riak. Lepas tu dia panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam hati. Baik. Dan bermula kasih akan kemegahan itu. Dia panggil sum'ah. Dia panggil sum'ah. Dan bermula kasih akan kemegahan itu ialah setengah daripada hawa yang diikutkan yang tersebut pada hadis dahulu. Setengah daripada hawa, yang ini setengah daripada keinginan. Jadi kemegahan ini dikatakan sebahagian daripada keinginan yang diikut yang tersebut pada hadis dahulu. Hadis dahulu mana? Yang ia setengah daripada perkara-perkara yang membinasakan. Mana? Hadis dulu. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatabah. Tu. Dia jenis cerita pasal hasad tapi mafhum hadis tu begitu juga. Keinginan, hawa. Betul tak? Hawa nafsu. Apa maksud hawa nafsu? Keinginan diri. Hawa-hawa ni keinginan. Jadi kemegahan itu setengah daripada hawa yang diikut yang tersebut pada hadis dahulu. Yang ia hadis itu setengah daripada perkara yang membinasakan. Iaitu apa? Kita kata hadis pasal hasad tu lah. Dulu kita dah sebut dulu. Baik. Dan padanya pada setengah daripada perkara-perkara yang membinasakan tu. Dan padanya pada setengah daripada perkara-perkara yang membinasakan tu lah binasa kebanyakan manusia. Padanya lah. Apa padanya lah? Padanya pada setengah daripada perkara yang membinasakan itu yang ini binasakan, ini membinasakan kebanyakan manusia. Inilah. Jadi hasad tu dulu sebahagian pada banyak hasad tu banyak membinasakan manusia. Begitu juga dia katakan riak. Riak ni kita nak pandang, kita nak orang tu pandang tinggi pada kita. Itu panggil bahasa mudah. Kita nak orang tu pandang tinggi pada kita. Kita nak orang tu hormat pada kita. Kita nak orang tu malu pada kita. Itu panggil riak. Kita nak ni orang tu pandang tinggi pada kita. Tu. Dia panggil syirik khafi. Baik. Maka tiada yang membinasa akan manusia-manusia itu melainkan manusia-manusia juga.
Tidak ada yang membinasakan manusia, melainkan manusia juga. Manusia juga yang membinasakan manusia. Tu. Manusia yang membinasakan manusia juga. Kadang-kadang, ialah, kita tengok orang tu dengki, dia dengki balik. Orang tu nak pandang, dia jadi manusia tu juga. Tak ada orang lain nak membinasakan kita, mesti manusia juga. Sebab dia gitu. Maka jikalau memikirlah oleh manusia-manusia. Kalau manusia tu fikir. Dan insaf mereka itu, mereka tu manusia, akan sebagai insaf yang hakiki. Dia insaf ni ada mana dua. Nak tengok sekejap. Adakah insaf dengan mana bahasa Arab tu nanti? Dia kalau bahasa Arab, insaf, iaitu, ni bukan insaf tu. Dia asal insaf ni, kalau dalam kitab-kitab permulaan khutbah, iaitu, Muhammad, dia tilik pada bacaan orang tu, kalau ada salah tu, dia tak terus kritik. Dia tak terus, kritik. Dia tak terus tolak. Dia panggil insaf dulu, dia timbang dulu. Apa-apa yang penulisan ni, kalau baca tu, tengok timbang dulu. Salah ke betul? Jangan terus hukum je. Insaf dulu. Itu panggil insaf. Ada pun insaf ni, asal bukan insaf tu ni. Ini sebagai taubat lah ni. Bukan insaf ni maksud kita berfikir. Maka jikalau memikirlah oleh manusia-manusia dan insaf mereka itu. Insaf tu lah kita panggil insaf tu. Yang ni kita berfikir akan sebagai insaf yang hakiki. Akan sebagai berfikir yang sebenar. Kalau kita fikir dengan sebenar, nescaya mengetahui mereka itu manusia. Bahawasanya kebanyakan ilmu-ilmu mereka itu manusia. Dan ibadat-ibadat mereka itu manusia. Istimewa pula ini lebih-lebih lagi. Amalan-amalan yang bangsa adat. Dan labuk-labuk. Ni labuk apa ni? Labuk ni adat juga. Sama maksud. Istimewa ni lebih-lebih lagi pula amalan-amalan yang bangsa adat labuk-labuk. Macam kita panggil lapuk-lapuk tu lah. Kalau bahasa tani dengan labuk. Maksudnya benda yang lapuk, benda yang adat lah. Kita panggil lapuk. Tapi dia labuk-labuk kan. Kalau kita Malaysia ni panggil lapuk. Benda yang lapuk. Benda yang adat tu adalah benda yang biasa tu. Dia kata, dan labuk-labuk. Adat tu lah. Ketiadaan bersungguh mereka itu atas mengerjanya. Mereka itu tidak bersungguh mengerjakan amalan-amalan yang bahasa adat tu. Melainkan, ni. Melainkan kerana kelihatan manusia-manusia. Walhal yang demikian itu ketika bersungguh mereka manusia tu yang meruntuhkan amalan-amalannya. Ni gini, dia buat satu benda tu tak bersungguh, tapi melainkan dia nak melihat pada orang, dia nak orang tu lihat pada dia. Ni tak jauh ni. Contoh kita kata kita mengaji. Kita nak orang pandang kita ni, orang pandang kata aku ni kuat mengaji ni. Orang tu kuat mengaji. Padahal tak sungguh mana. Tapi orang tu, kita nak orang tu pandang kita ni kuat mengaji.
Padahal mengaji tak boleh mana pun. Tapi tiap-tiap hari nak bagi nampak. Kita ni kuat mengaji. Tiap-tiap hari nak bagi orang nampak kata kita ni rajin. Tu. Tak boleh tu. Ni macam ni. Lepas tu dia kata, istimewa pula amalan-amalan yang bahasa adat. Dia jadi benda-benda adat ni. Jadi sekarang ni kita orang belajar ni dah jadi adat. Tiap-tiap hari kena mengaji, kena buka laptop. Kena buka handset. Buka Google Meet, nak kena mengaji setiap minggu. Contoh dengan orang beli. Dia dah jadi adat. Nampak tu benda adat tu. Jadi adat. Kerana pun, tapi ketiadaan bersungguh mereka itu atas mengerjanya. Tak bersungguh mana nak mengaji pun. Tengah-tengah mengaji tu bagi nampak ada nama. Contoh, saya tak tanya kata orang lain, tak contoh. Ni nak bagi nampak ni. Contoh bagi ada namanya. Lepas tu kita tutup kamera. Belah, kita pergi makan dulu. Relax dulu. Contoh. Tu minta jauh lah tu. Kerana kelihatan manusia. Nampak kata, dia ni masuk ni. Kelihatan. Walhal yang demikian itu, yang meruntuhkan amalan-amalan, itu yang boleh meruntuhkan amalan dia sebenarnya. Dia nak nampak orang tu pandang tinggi pada dia. Rajin lah, tiap-tiap hari orang tu masuk. Lepas tu kita mendengar, naik dah. Rajin lah. Tiap-tiap hari, belajar. Tak pernah miss dia tu. Dia kalau orang tu cakap, kita buat tak tahu, tak apa je. Ni kita layan juga. Orang nak angkat aku dah. Nampak? Tu minta jauh lah. Kalau orang puji kita tu, kita tak pandang tu, tak apa. Kita tak nampak kata orang tu, kita tak nampak kemegahan tu, tak apa. Kita nampak kata orang pandang kita tinggi tu, kita nampak kemegahan. Tu yang jadi riak tu. Habis. Bandingannya, contohnya seperti barang yang pada khabar. Barang yang pada hadis bahawasanya. Khabar cerita, minta maaf, bukan hadis. Cerita. Ya, hadis ke cerita, hadis. Seperti barang, ni nak kias seperti perkara pada khabar, pada hadis bahawasanya. Seorang yang mati syahid disuruh dengan membawa akan dia. Akan dia syahid itu kepada neraka. Pada hari kiamat. Dia sepatutnya kena pergi syurga. Orang mati syahid ni. Ni tengok. Dia sepatutnya orang mati syahid ni. Dia kena pergi ke syurga. Sebab apa tu? Orang mati syahid tiba masuk ke neraka pula. Jadi khabar hadis bahawasanya seorang yang mati syahid itu disuruh dengan membawa akan syahid itu kepada neraka pada hari kiamat esok. Maka berkata ia syahid. Orang syahid itu kata, Tuhanku, dimati akan daku syahid pada perang sabil engkau. Aku ni mati perang sabillah, fisabilillah ni. Orang syahid itu kata. Maka berkata Allah Ta'ala, engkau kehendak. Ni tak jauh ni. Engkau kehendak bahawa dikatakan si Anu itu berani. Jadi dia kata kau nak kata orang tu kata kat kau tu berani. Tu tak mau tu. Dalam hati je, sebab ni sifat hati je, nampak? Kau nak orang tu kata kat engkau tu kau berani. Kau nak orang tu kata kat engkau tu rajin. Ni macam berani lah. Ni. Maka berkata Allah Ta'ala, engkau kehendak bahawa dikatakan si Anu itu berani. Dan sungguhnya telah dikatakan demikian itu. Demikian itu si Anu itu berani itu. Dan demikianlah pahala engkau. Dan pengupah engkau. Tak ada lah. Upah dan balasan kau tu tak ada. Jadi bukan nak suruh kita meninggal agama, meninggikan agama. Jadi nak suruh kata berani. Sepatutnya kita nak meninggikan agama je. Tapi nak orang pandang pada kita, biar kata orang tu berani, mak tu berani tu. Perang fisabilillah tu. Kita nak. Kalau orang kata tak apa je, kita tak ada niat apa-apa. Tu jadi apa? Jadi riak. Dan demikian inilah. Yang ini seperti orang yang perang nak seperti
Dan demikian inilah, apa demikian ini? Tulis. Dan demikian inilah, demikian. Seperti orang yang berperang. Dia nak kepada orang yang apa? Dan demikian ini seperti orang perang tadi. Nak dikatakan berani tu. Nak suruh dikatakan berani tu. Demikian inilah. Demikian ini tu rujuk pada seperti orang perang nak dikatakan berani tu. Demikian inilah dikatakan bagi orang yang alim dan yang mengerjakan haji dan yang membaca Quran pun kita tak mau juga. Kita tak mau juga. Diheret juga ke dalam api neraka juga. Dengan sebab bagi orang yang alim, orang tu alim tu. Kita nak orang kata kita orang alim. Kalau orang tak kata tak apa ni. Kalau orang kata pun kalau kita tak ada niat apa-apa tak apa. Kita nak orang tu pergi haji dah. Mengerjakan haji. Orang tu pergi haji dah. Ataupun kata orang tu baca Quran, Allah Akbar. Tiap-tiap hari baca Quran. Contoh tu. Habis itu. Dan adapun ujub dan sombong dan megah maka iaitu ujub, sombong dan megah tu penyakit yang melemahkan bomoh-bomoh. Melemahkan bomoh-bomoh. Ke mana ni? Iaitu penyakit yang melemahkan tip. Tu orang penyakit tip tu lah. Yang ni ubat untuk tulis tu. Masuk kata bomoh ni. Ubat untuk sembuh. Yang ini melemahkan bomoh ini. Ubat untuk sembuh. Melemahkan ubat untuk yang menyembuh. Teman-teman kata begitu Kalau bahasa mudah kata ubat tu untuk susah. Maksudnya bomoh ni asal bomoh ni tip. Orang tabib kan tip tabib. Doktor tu lah. Doktor. Tapi penyakit ni yang boleh melemahkan untuk orang itu mempunyai ubat. Soalan gitulah. Nak melemahkan orang yang ada ubat tu pun lemah juga. Penyakit ni tak boleh. Walaupun kata orang doktor sekalipun. Dia tak ada ubat lagi. Ibarat dia gitu lagi. Contoh kata, saya ni ada penyakit sombong ni. Betul, macam ni nak hilang. Walaupun dikata penyakit ni dapat melemahkan bomoh juga. Penyakit doktor. Doktor tak boleh tak ada ikhtiar, tak ada ubat. Cuba try pergi doktor. Sakit apa, Encik? Saya ada penyakit sombong, megah. Nak buang lagu mana, nak pergi ubat apa? Dia tak ada ubat, je. Dia kata, so apa? Penyakit megah ni pun boleh jadi dia dekat pada doktor juga. Lepas tu dia kata, ubat tu tak ada tu. Bagi racun je saya. Bagi racun. Ini ubat tak ada. Lepas tu kata yang melemahkan bomoh. Melemahkan doktor untuk memberikan ubat. Itu maksud dia. Doktor nak bagi ubat tak ada. Dan yang kuat-kuat. Dan orang yang kuat-kuat. Tengok je. Orang kuat orang kuat. Tapi ada sifat. Apa? Sifat sombong. Tak ada juga. Tak jadi juga. Melemahkan juga orang yang kuat-kuat. Orang tu badan besar je. Orang kuat. Tapi ada sifat sombong. Itu pun dikatakan penyakit tu dapat melemahkan orang yang kuat. Saya ni badan kuat ni. Tapi kata ada penyakit sombong. Ada. Tak kuat juga. Lemah juga sebab ada penyakit tu. Nampak je. Orang yang kuat pun ada penyakit tu pun dia katakan lemah juga je. Walaupun kata orang ni kuat ni. Dia tak kuat sebab apa? Sebab ada perasaan ujub. Perasaan dia kata dia terhebat. Tengok. Dan iaitu
Iaitu ujub tu. Pandang seorang hamba kepada dirinya. Ni pandang diri, perasan. Kita panggil perasan. Kalau riak tu kita nak orang tu pandang tinggi pada kita. Ini tak, kita perasan. Ni bahaya ni. Perasan ni memang orang tak boleh detect. Siapa-siapa pun tak boleh detect. Pandang seorang hamba kepada dirinya. Dia pandang tu pandang-pandang dengan pertilik. Dengan menilik. Dan pandangan kemenangan. Dan membesarkan. Dan pandangan kepada orang lainnya. Dengan pandangan menghinakan. Dengan pandangan menghinakan. Dan bergunaannya. Kena ada tu. Dan bergunaan ke apa? Tak Rumi? Pergunaan. Bergunaannya. Betul lah. Pergunaan tu. Gak. Dan bergunaannya atas lidahnya. Baik, jadi mudah-mudahan ni orang ujub ni, na'udzubillah, dia pandang pada dia tu pandangan yang menang, hebat. Aku hebat ni. Dengan membesarkan dan pandang pada orang lain tu nampak hina. Baru masuk ngaji setahun, aku ngaji lama dah. Dah. Aku rasa hebat ngaji 5 tahun dah dengan beli. Aku rasa hebat aku ngaji 5 tahun dah dengan 3-4 guru. Kawan tu baru masuk semalam je. Habis nampak pandang hina orang. Nampak tak? Mau mengaji je. Mau nak merangkak jawi pun boleh baca, pandai baca redak lagi. Tu. Tak boleh. Tak boleh. Mana hina pada orang. Dengan pandangan menghinakan. Dan bergunaannya. Penggunaan seorang tadi tu. Atas lidahnya. Dia menggunakan lidahnya tu. Apa dia? Bergunaannya maksudnya dia menggunakan di atas lidahnya tu. Bahawa berkata ia seorang. Aku dan aku. Kata aku ni hebat. Ibarat kata aku dan aku ni maksudnya aku hebat, aku pandai. Aku bijak. Aku handsome. Jadi ikutlah. Dia kata aku dan aku. Maksudnya dia memandang dia kata dia tu hebat. Semua dia. Aku pandai masak. Aku pandai belajar. Ikut apa? Aku boleh mengajar. Aku tak cerdik. Semua aku dan aku. Itu maksud dia. Seperti berkata Iblis yang kena laknat. Iblis. Apa maksud laknat? Kali ini saya dah sebut dulu. Laknat apa maksud laknat? Apa maksud laknat? Allah tarik nikmat ke? Tak ingat saya. Itu kan saya bagi jawapan tu. Itu nampak gunakan tu nampak tu. Tak nikmat. Baca dah saya dah beritahu banyak kali dah. Apa maksud laknat? Tidak mendapat berkat daripada Allah. Tidak mendapat kebajikan daripada Allah dengan mana apa? Dia jauh daripada rahmat Allah. Dia kan sebut dulu. Laknat jauh daripada rahmat Allah. Apa maksud jauh daripada rahmat Allah? Dia tidak mendapat kebajikan daripada Allah. Itu maksudnya Baridah. Dia kena tafsir mula-mula. Ba'uda min rahmatillah. Jauh daripada rahmat Allah. Itu laknat. Lepas tu kita tak boleh laknat Tuhan, laknat orang. Orang Islam. Laknat engkau. Bila sebut laknat tu, maksudnya kita minta dia tu, Allah Ta'ala jauhkan rahmat pada dia. Apa tu? Allah Ta'ala jauhkan kebajikan pada dia. Soalnya dia tak ada kebajikan. Tak boleh tu. Tu haram kalau kita buat gitu. Lepas tu kalau kita Israel tak ada masalah apa. Laknatullah, Iblis tak apa. Dia orang kafir dah. Ada pun orang Melaka kata lahanat tu lain. Saya duduk Melaka tu kata lahanat tu dia bahasa dia kasar sikit. Dia bukan disebut laknat tu kan. Lahanat tu lahabau tu dia itu bahasa tu. Huruf dia Ustaz. Huruf orang Melaka. Lahanat. Itu dia gua saya pun tahu. Saya sekolah dulu macam tu. Dulu tersentap juga. Apa tu Haji?
Tu orang Melaka dah kita. Orang Melaka suara dah. Huruf tu adat dia bang. Uruf. Okey, adat. Bukan huruf kat ini Uruf, ya. adat dia. Ya, adat tu tak apa. Adat kebiasaan. Apa itu? Macam orang Kelantan lah. Natal ni. Bukan dia nak cakap binatang. Dia kata, dia kata, dia kawan gitu cakap. Habis itu. Jadi dia kata, yang berkata iblis yang kena laknat. Apa maksudnya yang kena laknat? Yang jauh daripada rahmat Allah, yang tidak mendapat kebajikan sedikit pun. Iblis tu tak dapat je. Dia kata apa? Ada khairu minhu khalaqatani min nari wa khalaqatahu min tin. Ayat Quran Artinya aku terlebih baik daripadanya. Daripada apa? Daripada Adam. Tu punah tu rosak tu. Iblis. Dia kata aku ni lebih baik daripada mana? Sebab tu ada sifat wujud tu. Dia kata aku terlebih baik daripada Adam. Aku terlebih baik daripada Adam. Adam mana? Yang engkau jadikan akan daku daripada api. Yang engkau jadikan aku ni daripada api. Dan engkau jadikan dia, kan Adam itu dari tanah yang mintin. Tanah yang apa tu? Lembut. Lembek. Dia Nabi Adam ni, kalau kita tengok cerita dia, dia dijadikan dengan daripada 60 tanah. 60 tanah. Banyak tak? Banyak. Dengan 60 air. Dia cerita kalau tengok tu, Nabi Adam dilahirkan daripada 60 tanah. Lepas tu daripada 60 air. Kemudian digaul, dia macam diuli juga tu. Sebelum dia Allah Ta'ala hidupkan Nabi Adam tu, dia buat dulu lembaga dia dulu. Jasad dia tu. Macam patung tu saya. Macam patung. Dia buat tu siap. Sarung dia, sarung saya. Sarung. Lepas tu Allah Ta'ala tiup. Sebab tu yang sebelum Allah Ta'ala tiupkan roh tu, Iblis duk main tu dalam tu. Dia pusing dia. Macam cerita ni lah. Macam cerita orang putih dah. Orang tu tengah segar, lepas tu hantu duk masuk dalam cium dia keluar je. Macam ibarat gitulah. Orang putih dah tiru ambil hak kita sebenarnya. Bukan kita ambil orang putih dah ambil hak kita. Dia tiru itu. Cerita-cerita Nabi Adam tu. Macam-macam tanah lah. Dia campur 60. Baik. Jadi Adam itu dijadikan daripada tanah yang lembik. Dan pergunaan seorang itu pada majalis. Pada majalis apa? Pada majlis tu lah. Pada majalis, ini pada majlis. Majlis ni kita panggil tempat-tempat yang tinggi. Asal majalis ni, dia tempat-tempat yang terhormat. Tulis tu je. Tempat VIP lah mana kata. Dan penggunaan seorang tu pada majalis tu. Pada majalis tu. Terangkat dan terdahulu. Dan menuntutkan kedahuluan dan kepermulaan. Dia nak cerita majlis ni. Bila sebut majlis ni, dia terangkat dan terdahulu. Biasa kalau tempat-tempat VIP ni, kita kalau tempat VIP ni, kita diangkat.
Lagi pula terdahulu. Allah makna ni lah. Dan menuntutkan kedahuluan. Jadi kalau tempat-tempat VIP ni, biasa kita, kalau seorang tu dia ada sifat, kita panggil sifat apa tadi? Sifat ujub tu dia nak ke depan. Dia nak ke permulaan. Dia nak terdahulu, dia nak terangkat. Apa nak? Nak dia diangkat lagi nak angkat, nak didahulukan, nak menuntutkan kedahuluan, pendahuluan, ke permulaan. Nak semua nak terangkat tu pada bercakap-cakap. Pada orang bercakap-cakap tu. Dan berjawab-jawab. Oh, dia tu hebat tu. Contoh nak, ibarat gitulah. Kita cakap nak berjawab-jawab. Dan tertegah. Dan tertahan daripada bahawa dikembalikan cakapannya atasnya. Atas seorang. Tapi dia tak tertegah. Dia tertegah, maksud tertegah ni tertahan. Sama maksud. Ini dia tertahan, ini terlarang daripada bahawa dikembalikan. Maksud kata yang tadi sebut tadi menuntutkan kedahuluan tu, yang ni didahulukan riak daripada dahulukan dia tu pada orang lain. Tu pun tak boleh. Kita dalam hati kita aku nak ke depan. Aku ni depan, aku ni diangkat orang, aku ni dahulu. Cuma sifat ujub tu. Dan berjawab-jawab dan tertegah-tegah dan tertahan-tahan pada orang. Daripada bahawa dikembalikan cakapannya. Jadi orang lain nak cakap pun tak boleh. Nampak dia? Tertegah. Nak kata dia ni hebat. Nak cakap pasal dia tak boleh. Tertegah daripada bahawa dikembalikan cakapannya. Apa dia cakap tu kena dengar je. Ni orang ujub ni dia tinggi. Dia punya cakap. Dia punya apa? Imagine dia dalam fikiran dia memang tinggi. Nak kata dia tu pandai sangat. Tu. Pandai mengajar sangat. Semua duduk dia lebih. Semua duduk kat dia. Lepas tu ujub ni paling bahaya sekali. Habis itu. Ujub ni orang tak boleh tegur. Kalau riak orang nampak orang tegur. Kalau tegur. Ujub tak boleh sebab sifat hati. Tak nampak. Sebab kita sendiri yang tahu. Kita sendiri tahu. Kita sendiri boleh baiki. Lepas tu dengan istighfar siap-siap cepat-cepat tu. Kalau tahu tak Allah istighfar dulu. Tu pandang kata kita ni lebih daripada orang. Ni macam perasan aja. Perang santan orang panggil. Ada perasaan. Syok sendiri. Syok sendiri. Benda kata. Dia syok sendiri je. Padahal bukan betul pun. Syok sendiri je. Kata pandai tak pandai pun. Duk macam tu juga. Malah macam tu juga. Habis itu. Baik, nanti tersambung balik. Ke depan. Dan bermula orang yang sombong itu. Baik, nanti kita sambung balik. Jadi sekarang itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqul quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.